Assalamualaikum dan apa khabar semua? Coach Aizat di sini dan hari ini Aizat nak kongsi apa yang anda perlu jauhi ketika bersahur. Okey, kita akan terus start. Pertama adalah makanan yang tinggi garam. Okey, sebab apa? Sebab garam ini bersifat hidrofilik ataupun tarik air. Okey, sebab itu juga kenapa ikan masin akan ditaburkan garam, sebab garam itu akan tarik air keluar daripada ikan tersebut. Dan kalau pengambilan garam anda yang tinggi, efek yang sama juga dapat dirasakan di mana badan kita akan rasa dahaga sebab badan kita memerlukan air. Dan kenapa ini boleh menjadi bahaya ketika berpuasa adalah apabila intake garam anda tinggi, kemudian anda tidak boleh minum air, apa yang akan berlaku adalah darah anda akan menjadi lebih pekat. Apabila darah menjadi lebih pekat, jantung perlu pump dengan lebih kuat untuk mengedarkan darah dan seterusnya. Inilah yang dikatakan sebagai tekanan darah tinggi ataupun high blood pressure. Seterusnya adalah minuman yang mengandungi kafein. Okay, kopi, teh, even koko pun juga mengandungi kafein. Kenapa? Sebab kafein ini bersifat diuretik, di mana kalau kita ambil, dia akan menggalakkan badan kita membuang air melalui kencing. Dan anda boleh nampaklah kenapa perkara ini tidak bagus. Okey, inilah something yang agak common lah, sebab apabila bangun sahur, bangun pagi, ramai orang yang ingin rasa bertenaga untuk terus bekerja ataupun pergi ke sekolah, pergi ke kuliah, mereka akan minum kafein lah. Tetapi secara menyeluruh, minum kafein pada waktu sahur adalah tidak bagus sebab kita akan cepat rasa dehydrated ataupun kekurangan air. Okey, ketiga adalah makanan yang pedas. Sebab apa? Boleh menyebabkan gangguan pada perut dan lebih bahaya, boleh menyebabkan cirit-berit. Okey, inilah something yang perlu diawasi dan dijauhi, iaitu cirit-berit. Sebab apa? Badan kita apabila cirit akan kehilangan banyak air, boleh menyebabkan dehydration. Oleh sebab itu, sebaiknya jauhilah makanan yang terlalu pedas. Okey, ini juga bergantung kepada individu lah. Ada yang mempunyai toleransi terhadap pedas sedikit, tapi secara overall jauhi makanan yang pedas. Okey, seterusnya adalah nasi ataupun roti putih. Okey, gurau-gurau. Sebenarnya tak ada masalah pun untuk anda ambil nasi putih ke, roti putih ke, ataupun makanan yang dikategorikan sebagai tinggi GI. Okey, bukannya anda makan nasi kosong, roti kosong, biskut kosong. Tidak. Anda boleh kurangkan kesan glikemik ini dengan seimbangkan makanan anda. Contoh, ambil nasi, ambil sayur, ambil protein pada portion yang betul, and then tak ada masalah sebenarnya dari segi glikemik ataupun peningkatan gula dalam darah secara mendadak. So tak ada masalah sebenarnya untuk anda ambil roti putih, nasi putih dan yang sekaum dengannya. Okey, tadi Aizat ada sebut tentang makanan tinggi GI seperti nasi dan juga roti, tapi tak ada masalah sebab anda boleh seimbangkan. Tapi untuk yang seterusnya ni sebaiknya anda jauhi, iaitu minuman yang bergula. Sebab bila saja kita nak tambah sayur, nak tambah serat, nak tambah protein pada minuman, dan apabila gula dalam darah kita berada pada paras yang tinggi, naik secara mendadak, sebenarnya badan kita juga akan membuang air melalui kencing. Itu adalah sebagai salah satu respon badan kita untuk membuang gula dalam darah yang berlebihan tersebut. Jadi nak rumuskan, kalau nak ambil nasi putih ke roti putih, tak ada masalah, seimbangkan dengan serat dan protein. Tetapi untuk minuman yang manis sebaiknya jauhi, simpan untuk waktu berbuka. Okay, kemudian makanan yang terlalu tinggi lemak. Sebab apa? Setengah orang tidak boleh menghadam lemak yang tinggi ketika makan, dan ini seterusnya boleh menyebabkan cirit-berit, dan anda tahu kenapa itu adalah something yang bahaya ketika berpuasa. Next, okay, ini mungkin agak kontra dengan apa yang anda fahami, iaitu minum air secara berlebihan. Okay, keyword dia adalah berlebihan. Kenapa? Apabila kita minum air terlalu banyak, okay, maybe 2 liter ke, okay, sebenarnya badan kita tak boleh simpan pun air yang berlebihan tersebut. Kita bukanlah unta. Kau bahal bro. Badan kita sekadar gunakan dan ambil air yang apa diperlukan oleh badan, dan yang selebihnya akan dibuang melalui kencing. Jadi kalau anda minum banyak pun, anda juga akan pergi ke tandas dengan kerap. Tak perlu minum air terlalu banyak,
just sekadar mencukupi. Even 2 hingga 3 gelas pun dah okey, sampai ke 1 liter pun masih okey. Tapi kalau dah sampai ke 2 liter tu pun agak berlebihan lah. Itu pun bergantung kepada individu lah. Okey, yang terakhir adalah pastikan makanan anda selamat. Okey, ini mungkin common sense tetapi banyak sahaja kes keracunan makanan ketika berpuasa, terutamanya yang disebabkan oleh makanan pada waktu sahur. Kenapa? Selalunya orang akan makan makanan yang berlebihan daripada berbuka ataupun daripada moreh. Dan kalau makanan itu tidak disimpan dengan elok, mungkin akan berlaku kerosakan ataupun makanan itu dah tak bagus lah. Kalau makanan tersebut tidak disimpan dengan elok ataupun makanan tu anda rasa anda dah beli kat bazar tapi padahal dia dah prepare awal pagi lagi, jadi anda boleh nampak lah berapa lama makanan tersebut telah disediakan. Jadi anda perlu tahulah tanda-tanda makanan yang dah tak bagus. Okey, gunakan diri anda. Okey, lihat, bau, rasa. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Just tips yang ringkas untuk Aizat kongsikan kepada anda. Kalau anda menepati video ini bermanfaat, Aizat sangat menghargai kalau anda boleh tinggalkan like. Okey, jangan lupa subscribe untuk video-video yang akan datang. Sepanjang bulan puasa ini Aizat target untuk upload 1 video untuk setiap hari. Jadi jangan terlepas, jangan lupa untuk subscribe. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Sekian.